Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Bersama saya Hani Yusof dalam rancangan iInfo di mana kita akan membicarakan mengenai dengan isu semasa dan kita juga akan menemu bual individu-individu yang mahir dalam bidang yang mereka ceburi. Untuk kali ini, episod ini kita akan bersama dengan seorang yang telah pun berkecimpung di dalam bidang seni persembahan ataupun performing arts. Bersama dengan saya pada hari ini adalah Shazni Bakar. Assalamualaikum Shazni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke iInfo. Terima kasih. Jadi untuk pertamanya ni, ingin mengetahui ni sebenarnya, kalau dalam performing arts ini apa yang dimaksudkan sebenarnya? Okay, so jadinya persembahan, seni persembahan atau performing arts ada merangkumi berbagai kesenian. Jadi antaranya ialah teater, drama, musical, music, tarian dan macam-macam lagi lah. Jadi apa-apa yang kesenian yang boleh dilakukan di atas pentas diconsider sebagai seni persembahan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan diri Shazni Bakar sendiri, sebenarnya sudah berapa lama berkecimpung di dalam bidang persembahan, seni persembahan ini? Okay. Saya sendiri berkecimpung dalam bidang seni persembahan lebih dari 10 tahun sudah. So mulanya dari level persekolahan. Mula-mula berkecimpung dari persekolahan dalam masa tu selepas PMB dalam 2009. Masa tu pertama kali mengikuti organisasi namanya SEEDS Brunei. SEEDS Brunei tu ditubuhkan untuk semua pelajar-pelajar dari sekolah kerajaan. So, dari sana mula minat belajar dan selalu ikutlah setiap tahun. So SEEDS satu diorang membuat setiap tahun. Jadi dari minat tersebut, bagaimana ianya boleh menjadi satu yang dijadikan sebagai satu perusahaan? Sekarang Shazni diketahui mempunyai syarikat teater sendiri. Jadi dari minat itu menjadi satu yang diceburi dalam bidang kerjaya sendiri. Bagaimana terjadi? Okay. Jadi minatnya tu seperti yang dicakapkan tadi dari SEEDS Brunei. SEEDS Brunei ni ia untuk pelajar dan kebanyakan untuk pelajar sajalah. Sejak 2009 itu selepas PMB, kira dalam O level lah tu makin besar, makin tua. Jadi lama-kelamaan indah dapat ikut berlakon lagi. So pasal untuk pelajar saja. Dari sana semua yang dengan kami dari lama pun dorang makin membesar, indah dapat berlakon lagi. So dari sana datanglah idea untuk menubuhkan satu perusahaan. So jadinya perusahaannya dinamakan 247 Studios. So di sana kami membagi peluang untuk mereka yang minat, yang kami kenal dari SEEDS, kami bawa ikutlah dari untuk ke 247 Studios. Tapi semasa membuat perusahaan sendiri itu, umur Shazni masa itu berapa sudah? Perusahaan ini baru ditubuhkan 2019. So masa tu dalam berapa kan tu? Dalam 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Jadi dalam 24-25 tahun. Umur. Jadi sebenarnya minat dalam bidang lakonan pada mulanya. Jadi kalau dalam seni persembahan ini sebenarnya merangkumi pelbagai aspek. Bukan sahaja dari segi lakonan, dari apa yang penonton dapat lihat, tetapi sebenarnya dari segi teknikalnya. Sebenarnya bermula mungkin dari segi penulisan. Kemudian pengarahan, penerbitan dan juga ada dari segi audio visual. Dan kalau sekiranya musical pun mungkin bukan sahaja lakonan tapi ada nyanyian dan juga tarian. Jadi sebenarnya dari antara semua aspek-aspek seni persembahan tersebut, mana satu yang paling Shazni berkenan sangat dan membuahkan satu minat yang sangat mendalam? Okay. Kalau bagi saya mula dari atas pentas, pelakon, penyanyi, choir. Dari sana belajar melalui dari SEEDS, belajar aspek yang lain. Jadi belajar dari segi marketing, pernah juga mencuba graphic design, tapi tidak berapa lah. Lepas tu mencuba
dari sana lama-kelamaan mencuba dari segi fotografi, videografi. Tapi kalau dari segi teater sendiri, kalau dari segi teater yang paling minat technicalnya. So technical yang menjaga semua barang audio equipment, ia punya lighting equipment, dan semua yang operate dari segi operatornya lah. Pasal dari technical lah tu, ia punya, kalau melihat pentas, kami boleh lihat segalanya. So boleh lihat segalanya, boleh dengar segalanya, membuat semua cue-nya. Itulah yang paling seronok lah kalau teater. Jadi dari segi pengarahan sampai sekarang boleh menjadi seorang co-founder, founder di dalam 247 Studios tersebut. Baik, sebenarnya ingin juga diketahui, sebenarnya bukan sahaja dari segi aspek-aspek tersebut, tetapi juga dari segi genre, musical, drama dan sebagainya. Kalau dalam seni persembahan ini ada pelbagai. Selalunya orang akan memikirkan, okay, Broadway. Kalau bukan Broadway pun, seni persembahan di negara Brunei Darussalam ini, orang akan memikirkan mungkin persembahan kerakyatan ataupun tradisional yang bergenrekan sejarah. Tetapi sebenarnya ada bermacam-macam genre, contohnya saja mungkin komedi, mungkin juga ada dari segi misteri dan sebagainya. Kalau bagi Shazni sendiri, mana satu yang paling diminati dan mungkin yang pernah dicuba genre-genre sebelum ini? Yang paling diminati musical. So memang mulanya dari Sis Brunei sudah belajar musical. So memang kalau dari Damit pun selalu melihat TV-TV apa semua musical yang semua dari dari Disney dari semualah selalunya lihat musical. Tapi sudah makin banyak belajar, banyak mengetahui lagi genre lain. Musical itu memang masih diminati. Nombor satu masih diminati. Tapi kalau kami membuat musical itu paling banyak kerjanya lah. So, bukan saja persembahan atas pentas, ada dari segi musiknya, tariannya, banyaklah dia punya dia punya logistiknya pun banyak. Kalau selain dari musical, sesuatu yang baru dipelajari beberapa tahun lalu, kena panggil devising theatre. So maksudnya devising theatre tu kami boleh membuat satu persembahan secara kolaborasi. So kolaborasi itu adalah salah satu yang diminati juga lah. So bekerja dengan mereka yang dari background lain. So maksudnya kalau saya sendiri seorang penulis tapi tidak suka berlakon, so boleh berkolaborasi dengan pelakon lain. Dan boleh berkolaborasi juga dengan pemuzik yang seni muzik, seni tarian dan selainnya lah. So jadi dari collaborative performance itu bekerjasama untuk membuat satu persembahan. Jadi, sesuatu yang baru belajar lah. Jadi Shazni bukan saja mula-mula dari sebagai seorang pelakon, kemudian berjinak-jinak menjadi seorang pengarah. Dan adakah juga dari segi penulisan, Shazni juga pernah mencubanya? Kalau penulisan pernah cuba tapi kurang arif lah. Okay. Kerana kalau dari segi penulisan mungkin memerlukan satu kolaborasi dengan orang lain mungkin. Ya. Sebenarnya ingin mengetahui juga ni Shazni, dari segi bahasa yang pernah digunakan. Sebenarnya saya ada pernah menghadiri salah satu show dari 247 Studios, iaitu 8 Women, di mana bahasa yang digunakan diketengahkan adalah bahasa Perancis. Betul. Jadi apa sahaja bahasa yang lazim digunakan di dalam seni persembahan dan juga yang pernah diketengahkan? Jadi kami dari dulu memang banyak influence-nya dari Western punya persembahan. So selalu membuat musical. Kalau kita ni di Brunei ataupun kawasan Nusantara atau ASEAN, belum ada banyak musical Melayu. Memang ada, tapi influence itu belum lagi banyak benar lah. Jadi kalau dari segi bahasa memang selalu bahasa Inggeris, tapi masa ni kami perlahan-lahan ingin mencuburi lagi bahasa Melayu itu. So masa ni kami ada production juga masa ni.
kami menggunakan bahasa harian. Yeah. So jadi bercampurlah Melayu dan Inggeris seperti mana kita ni selalu berbahasa setiap hari. Ya. Kalau macam yang Eight Women yang dikatakan tadi, Eight Women itu bekerjasama dengan Embassy Perancis masa tu. Jadi ia punya production pun dari Perancis tapi kami terjemahkan bahasa Inggeris. Ya. Ataupun kami ada juga mencuba untuk memasukkan sedikit Melayu sana sini lah. Tapi overall dalam 99% bahasa Inggeris lah. Jadi sebenarnya banyak yang berdasarkan based on berdasarkan play ataupun persembahan-persembahan dari Western diolahkan untuk konteks di Brunei. Jadi itulah antara kreativiti yang juga dihasilkan oleh production company dari Shazni sendiri. Sebenarnya sepanjang Shazni berkecimpung dalam seni persembahan ini, kalau dapat dikira-kira, berapa sudah persembahan yang pernah dihasilkan? Kalau dari Seeds sendiri, 10 tahun, jadi 10 persembahan. Dari 247 Studios, mungkin ada 4 atau 5 sudah. So, sekurang-kurangnya 15. Tapi mungkin ada yang lupa. So, sekurang-kurangnya 15 lah, sekurang-kurangnya. So, dan keterlibatan Shazni adalah banyaknya sebagai seorang pengarah. Pengarah, penerbit dan technical. Ya. Jadi di antara semua pencapaian Shazni, mana satu yang menjadi pencapaian yang paling membanggakan bagi Shazni sendiri? Kalau pencapaian paling membanggakan dari segi teater atau seni persembahan ialah mengendalikan National Theatre Festival Brunei. So National Theatre Festival Brunei sesuatu yang baru pertama kali kami membuat tahun lepas 2021. Jadi dari sana kami mengumpulkan beramai produksi atau kumpulan-kumpulan organisasi semua kumpulan dari Brunei yang membuat teater, drama. Dari sana kami berkumpul membuat satu festival teater lah. So in my opinion, the performing arts is growing lah. It's a growing scene in Brunei. That's why we're here today, National Theatre Festival Brunei 2022, because we're seeing a lot of the theatre groups in Brunei performing, and we see that it's a growing industry. It's a growing scene, and there are a lot more that we have yet to discover. Yes. In my personal opinion, the performing arts in Brunei is still very small, but with initiatives like this, we are definitely growing. That's the word, yeah. Jadi ini telah pun dikenalikan bermulanya pada tahun lepas. Dan hari ini tahun ini juga akan dikenalikan di mana ianya adalah satu kolaborasi. Bersama dengan teater-teater company yang lain. Satu yang amat membanggakan juga, dan salah satu cara untuk kita ni sama-sama meraikan kreativiti dan juga seni persembahan yang terdapat di negara Brunei Darussalam pastinya. Jadi dalam apa sahaja bidang pasti ada naik turunnya kan Shazni. Betul. Jadi mungkin boleh diceritakan dan dikongsikan antara cabaran yang pernah dihadapi oleh Shazni sendiri. Okey. Antara cabaran-cabarannya pertama sekali sokongan. So sokongan dari mana-mana segilah. Antara sokongan dari segi bajetnya atau sokongan dari mana-mana lah sokongannya. Walaupun dari moral support kan ni orang. Jadi selalunya kalau cabaran yang macam ni, macam sokongan ni, yang paling penting is jangan berputus asa. So selalu bertanyakan arah mana-mana agensi. Pasal macam kami mula-mula idea untuk membuat National Theatre Festival Brunei itu lama sudah, tapi indah tahu bila akan dibuat. Sudah lama-lama fikirkan baiklah buat. Kami mula-mula ke Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. So pertama sekali jumpa habis dorang pun macam ini satu idea yang baik, buat dia. So dari sana sokongan, sudah mula ada satu sokongan lah. So walaupun bukan dari segi bajetnya, dari segi motivasi. So KKBS pun mula membagi kami pertolongan
walaupun dari mana-mana lah. So membagi kami list kumpulan, senarai kumpulan yang boleh kami invite untuk NTFB itu, and then dari sana bertemu dengan kumpulan lain, belajar lagi, and then dari sana ada lagi kolaborasinya lain. So kelama-kelamaan moral support atau sokongan dari mana-mana segi pun makin bertambah, makin banyak. So itu sesuatu yang mempush diri untuk meneruskan lah. Ya, jadi pastinya dalam mengendalikan sesuatu persembahan dan juga sesuatu acara itu memerlukan Ketanyi untuk berani tampil ke hadapan dan juga berjumpa dengan mana-mana organisasi yang berkepentingan di dalam Ketanyi membuat segala persembahan itu kepada orang ramai pastinya di Negara Brunei Darussalam. Di antara juga yang ingin diketahui Syazni, di dalam seni persembahan ini mungkin juga boleh dikongsikan bagi yang berminat bagaimana caranya untuk mereka menguji bakat mereka kalau sekiranya berminat untuk menampilkan diri dalam seni persembahan. Jadi bagi mereka yang berminat, pertama sekali ialah beranikan diri. So beranikan diri dulu. Beranikan diri paling senang mana-mana kumpulan yang diketahui lah. So kontak antara dari Instagram kah, telefon kah, bertanya ada peluang atau tidak. Pasal kadang-kadangnya semua organisasi atau kumpulan teater ni mereka punya persembahan itu kadang-kadang antara bertamu banyak dalam 1 bulan atau 2-3 bulan itu selalu ada macam-macam ataupun kadang-kadang di spread out lah dalam 1 tahun itu kan. Jadi pertama sekali mesti tahu minat itu dari segi apa, and then contact lah mana-mana kumpulan yang diketahui. Dari kalau ada uji bakat atau lagi untuk mereka yang mau berlakon atau mau atas pentas, uji bakat. So datang saja. Kalau mau di sebalik tabir, contact, bertanya, boleh ikut menolongkah, mau belajar. Kalau sekiranya mau belajar dari segi stage managernya kah, dari walaupun dari membuat prop set design kah, makeup kah, apa-apalah. So yang penting kontak orangnya, tanya kalau ada peluang atau tidak. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara kita ni pada hari ini, boleh kongsikan message dan juga mungkin kata-kata motivasi daripada Syazni sendiri untuk belia yang sedang menonton pada hari ini. Okay. Jadi kami memulakan seni teater sebagai satu perusahaan belum lama lagi, tapi minat itu memang ada lama sudah. Jadi bagi mereka yang ada minat untuk mencuba seni persembahan atau walaupun ada minat-minat lain, yang penting jangan putus asa, teruskan saja. Cari sokongan, cari motivasi, bertanya dengan agensi atau mana-mana kumpulan yang tertentu. Jadi dari sana bis kita boleh terus berjuang dengan walau apa-apa pun kesenian ataupun apa-apa perusahaan yang lain lah. Baik, kalau sudah ada minat, jangan ditapuk. Teruskan saja dan teruskan mencari siapa-siapa yang dapat membuatkan Ketanyi mengembangkan lagi minat Ketanyi dalam apa sahaja kemahiran yang ingin diceburi. Baik, terima kasih Syazni Bakar atas kesudian hadir ke iInfo pada hari ini. InsyaAllah Ketanyi akan bersua lagi di lain kesempatan. Ya, sudah tidak disangkalkan lagi, di kebelakangan ini seni persembahan di Negara Brunei Darussalam semakin berkembang dan semakin meluas dengan adanya para belia-belia Ketanyi yang berani tampil ke hadapan untuk memanfaatkan lagi dan mempertonjolkan bakat mereka. Bersama dengan kita sebentar tadi adalah Syazni Bakar, salah seorang belia yang mempelopori bidang seni persembahan di Negara Brunei Darussalam. Di episod yang akan datang, kita akan bersama lagi dengan seorang individu yang juga menjadi inspirasi bagi Ketanyi dalam apa sahaja bidang yang ingin diceburi. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Bersama saya, Hani Yusof, dan jumpa lagi di episod yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Jumpa lagi.